Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. So, sebelum saya memulakan perkongsian ni, saya nak tanyakan penonton di YouTube saya ni, sama ada adik kakak kata orang baru atau orang lama kan. Siapa yang kenal dengan Yusof Kash ni? Buku yang saya pegang ni, Yusof Kash, nama dia. Okay, tak ramai yang kenal lah nama Yusof Kash ni kan. Okay, sebelum saya nak beritahu siapa dia Yusof Kash ni, saya nak sambung balik cerita ataupun pengalaman tentang tips ataupun mengambil gambar portrait ni lah. Sebelum ni saya dah beritahu kan, yang dari segi shooting ni, dari segi portrait ni, bergantung kepada individu masing-masing tu lah kan, sama ada dia nak senyum ke, nak ketawa ke, nak apa ke kan, itu pulang pada dia lah. Dan yang saya nak sampaikan ni juga bukanlah bab teknikal, tapi lebih kepada human side lah. So ada sebabnya kenapa kita kena ambil gambar subjek kita, individu tu, terutamanya yang VVIP ni, yang memegang jawatan tinggi ni. Pasal satu, department dia ataupun bahagian dia perlukan gambar tu untuk digunakan untuk pelbagai kempen ke, untuk poster ke, untuk social media punya penyampaian maklumat lah. Dan kita kena ambil gambar pelbagai post dan juga reaksi muka yang berbeza-beza lah. Cuma itu kita jurufoto kena beritahu department dia lah, department dia atau pegawai khas dia, kenapa kita nak ambil itu, kenapa kita ambil ni lah. Contoh, saya pernah ambil gambar portrait masa tu Dr. Mazli lah, dia pernah menjadi Menteri Pendidikan. Dia tanya lah, nak ambil gambar serius ke senyum. Saya beritahu tu pulang kan, tapi lepas tu dia beritahu lah, ok, saya nak ambil gambar serius satu, senyum satu. Tapi bagus juga tu, pasal apa? Contohlah, kalau lah satu kementerian tu, jabatan ke, department, tak kira lah swasta ke, kerajaan ke, dia nak buat satu poster yang menerangkan ataupun tentang benda-benda yang serius lah. Contohlah kan, kita mesti hapuskan keganasan kes buli di sekolah. Takkan kita nak pakai muka YB yang tengah senyum kan? Tak sesuai kan? Maksudnya, dalam satu poster tu, biasanya sekarang orang pakai gambar infografik kan. Tajuk infografik tu, kita mesti hapuskan keganasan ataupun buli di sekolah. Lepas tu kita letak gambar YB tengah senyum kan. Macam tak kena kan. Itu pasal tu kita kena ada gambar yang serius juga. Sama juga macam untuk hari raya tu, ucapan hari raya kerakyatan dan macam-macam. Benda tu kita kena pakai muka yang ceria lah kan. Tapi sebab tu sebaik-baiknya bukanlah kalau kita ambil gambar YB ke ataupun orang yang berprofil tinggi ni, yang mana orang jabatan dia ataupun department dia akan gunakan gambar dia untuk pelbagai tujuan. Sebaik-baiknya kita ambil gambar dalam pelbagai keadaan. Ada yang senyum sikit, ada yang serius. Serius ni bukanlah macam marah kan, dia just serius lah, dia just maintain lah. Pasal gambar tu mudah untuk digunakan dalam pelbagai bidang kan, dalam pelbagai bidang ataupun kempen. Contoh kalau untuk mengucapkan ucapan takziah ke, contohlah masa banjir ke, masa bencana ke, takkan kita nak letak muka YB yang tengah senyum kan. YB ni orang kata apa, berasa berduka cita dengan kejadian bencana alam yang berlaku di sini kan. Gambar sebelah ada gambar tengah senyum kan. Tu macam tak kena, punya pelik kan. Sebab tu kita kena ada gambar serius. Serius ni bukanlah macam marah kan. Itu tu pulang lah kepada YB, ada setengah orang tu, individu tu, muka dia memang macam bengis ataupun kasar ataupun marah kan. Tapi karakter sebenar dia tak macam tu. Saya pernah juga ada pengalaman ambil gambar salah seorang menteri besar ni, dah lama dulu lah. Dia beritahu orang atasan dia, kalau dah menteri besar, orang atasan dia tu siapa kita tahulah kan. Beritahu dia, kalau ambil gambar portrait ni, portrait rasmi ni, jangan senyum, kita mesti serius lah. Bukanlah marah, tapi mesti tunjuk muka tu macam garang. Dia pun dengar macam lawak, tapi dia jenis orang yang walaupun muka dia serius, tapi dia jenis orang suka buat lawak tu. Masa sesi interview, masa sesi media jumpa dia, memang macam-macam benda lah dia buat lawak. Cuma dia kata bos atasan dia kata, kalau nak ambil gambar portrait, muka kena serius, muka kena tegak macam tu kan. Tu ikut dia lah kan. So macam tu lah saya beritahu tadi, kalau kita nak ambil posing untuk YB, terutama yang mana memegang jawatan yang tinggi, yang mana pihak jabatan ataupun unit dia perlukan gambar dia tu untuk infografik yang pelbagai, yang untuk ucapan hari raya, mungkin untuk benda-benda isu-isu yang serius yang melibatkan jabatan dia kan. Contohlah kejadian yang berlaku dulu tu kan, yang mana pesawat emas ditembak jatuh tu, pesawat emas hilang kan. Kalau kita nak gunakan muka YB lah, kalau nak letak, kalau tak letak tak apa, mengucapkan ucapan takziah ke apa, takkan kita nak pakai gambar YB tengah senyum kan. Memang tak kena lah benda tu kan. Pasal tu kita ada gambar yang serius. Gambar marah pun kita tak sesuai, gambar yang serius lah. Macam seperti itu tadi lah, gambar Dr. Mazli tu, saya pernah ambil gambar dia senyum serius. Ada, boleh kata semua post dia, post kiri kanan ke tengah ke profile shoot dia tu kan, ada gambar dia senyum, ada gambar dia serius. Itu dia yang minta sendiri. Saya buat lah, kita ikut je. Dan
berbalik kepada buku Yusof Kaz ni, saya nak tanya, berapa ramai pernah tengok gambar familiar dengan gambar portrait rasmi ataupun portrait yang biasa digunakan oleh Malaysia ni, portrait rasmi Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Siapa yang pernah familiar tengok portrait dia kan? Mungkin ada sekarang ni you all boleh google semua kan. Tapi antara portrait yang famous gambar Tunku Abdul Rahman yang digunakan adalah gambar Tunku Abdul Rahman yang tidak memandang kamera tu, dia pandang ke sana tu. Ada juga yang pandang ke kamera, tapi biasanya yang biasa orang pakai gambar dia tengok ke arah lain lah. Dan itulah berbalik kepada buku Yusof Kaz ni. Yusof Kaz ni adalah fotografer berasal daripada Turki, tapi dia membesar ataupun dibesarkan ataupun di Kanada lah, base dia di Kanada lah. Antara portrait rasmi dia adalah portrait Winston Churchill lah. Ni siapa yang familiar dengan portrait fotografi ni, siapa yang minat portrait fotografi, dia kena ambil tahu lah. Tak ambil tahu pun tak apa, tapi tak salah lah kalau orang tanya kan. Contohlah kita nak berbual dengan YB kan, siapa favourite portrait fotografer yang you kenal lah? Saya tak tahulah. Mungkin you ada yang kenal, tak semestinya nak jadikan Yusof Kaz sebagai kita punya idola kan. Mungkin ada jurufoto Malaysia ke, jurufoto daripada Indonesia ke yang kita kagum dengan hasil karya dia. Cuma Yusof Kaz ni dia famous dengan karya gambar Winston Churchill ni. Tajuk dia yang Winston dia bagi ni adalah Taming the Tiger. So kalau nak cerita panjang tentang Winston Churchill ni ataupun tentang Yusof Kaz ni, memang panjang lah, buku dia pun tebal kan. Ini tentang gambar-gambar dia lah. Gambar famous dia yang menyebabkan dia famous ni lah, pasal gambar Winston Churchill ni. Sebab apa, you all cari sendirilah, pasal kalau nak cerita tentang dia tu macam agak panjang lah. Cuma apa yang saya nak beritahu, kebanyakan gambar-gambar yang Yusof Kaz ambil ni, gambar-gambar portrait yang Yusof Kaz ambil ni, kebanyakannya memang dia tak pandang kamera. So kalau ada orang kata gambar mesti wajib untuk portrait mesti pandang kamera, tu benda tu tak betul. Pasal dia tak ada orang kata undang-undang yang ditulis di atas batu untuk portrait ni kan. Ikut karakter masing-masing lah kan. Dia nak buat macam mana pun kan, ikut karakter masing-masing lah. Cuma untuk tujuan buku, penerbitan, contohlah jabatan apa, kita kena ada set ada orang kata bukan SOP lah, dia punya post tertentu lah yang kita perlu ikut supaya untuk menyeragamkan gambar tu. Contohlah kita nak buat gambar portrait kabinet kan, poster portrait kabinet, takkan nak ambil gambar kejap pandang sini, kejap pandang depan, baju pun kala-kala, jadi tak cantik lah kan, macam rojak kan. So benda tu kita kena, biasanya kita pakai frontal ataupun side view. Lagi satu, kita kena beritahu kepada YB ke yang mana tak faham tu kan, kenapa kita perlu ambil gambar dia facing ke sini, pandang sini, dan facing pandang ke sini, dia pandang sini, dan tengah. Contoh macam ni lah kalau kita pergi bawa kereta di highway. Kalau kita bawa kereta di highway, kalau billboard tu di sebelah kiri jalan, kita jalan terus, billboard tu di sebelah kiri jalan, biasanya kita akan pakai kalau nak letak gambar orang lah kan, dia mendada ke arah jalan sini lah, dia akan facing sebelah jalan sini. So kalau kita billboard tu sebelah kanan, dia akan menghadap ke sebelah ni. Pasal tu bila kita ambil portrait ni, bukanlah untuk gambar di billboard saja kan. Kalau untuk buku pun sama, kalau nak letak contohlah buku kan, kalau kita nak letak facing sini ke sini kan, dia kita nak letak facing kiri ke kanan kan, dia kena ada tu lah. Pasal tu kita kena ambil gambar portrait, dia mendada ke sini, maksudnya badan dia sini, ada muka di sini, dan ada satu tu badan ke sini, muka di sini. Pasal benda ni untuk kita guna, satu untuk layout buku ke, template magazine ke, untuk brochure ke, katalog ke. So benda tu kita kena bagi faham lah kepada individu tu, kenapa kena ambil macam ni kan. Ada juga YB tu, masa saya ambil gambar di Parlimen, ada YB tu tanya, menteri tu tanya kan, tak ada posing lain ke, asyik posing macam ni je, tegak kiri kanan kan, macam budak sekolah dia kata kan. Boleh sebab kita YB tu boleh, tak ada masalah. YB nak ambil gambar macam mana pun tak ada masalah pun, kita ikut je kan. Cuma untuk jabatan kita yang nak buat poster ni, yang nak buat portrait rasmi ni, kita nak macam ni kan. Tapi kalau YB nak guna untuk kegunaan sendiri, nak macam ni ke, nak macam ni ke, nak orang kata apa, nak freestyle macam mana, aku ikut lah kan, tak ada masalah pun kan. Cuma untuk yang kita rakam ni untuk tujuan jabatan. Tapi kalau contohlah di kementerian ke ataupun agensi swasta ke panggil kita kan untuk kegunaan dia sendiri, kita ikut dia lah. Dan sebaik-baiknya kita minta lah ada tak storyboard ataupun contoh gambar yang dia nak tu. So bila ada contoh gambar yang dia nak tu, mudah sikit kita nak berinteraksi dengan ataupun mudah sikit untuk kita bagi tahu individu yang kita nak rakam tu, okey YB, nanti kita nak ambil gambar macam ni, ini yang dikehendaki oleh
department YB lah, nanti dia nak guna macam ni. Ada sesi foto tu kadang-kadang 5 minit, seminit pun ada, 5 minit, seminit pun ada kan. Kadang tu apa lama cepat sangat. Tengok baju pun tengok masa kesesuaian masa kan. Pasal YB ni menteri ni dia sibuk kan, dia bukannya ada masa ataupun nak peruntukkan masa khas untuk ambil gambar sesi foto je. Nanti apa pula orang kata kan, orang nak call, orang nak buat appointment dengan YB tu, kata YB mana, YB tengah syuting dalam studio kan, orang dengar pun tak sedap kan. So dia biasanya dia akan slotkan masa-masa tertentu je. So benda tu kita kena rakam dengan cepat lah. Ada masa tu kalau dia betul-betul free, mungkin dia boleh slot dalam setengah jam ataupun 1 jam. 1 jam maksimum ataupun 2 jam. 1 jam diperuntukkan untuk kita je. Ini maksudnya jadual dia clear kan. Pasal apa tu, ada setengah tu yang orang kata lamanya pasal dia ada banyak jenis baju tau. Banyak jenis baju tu maksudnya macam ni lah. Okay, official portrait dia kadang-kadang untuk Malaysia ni biasanya baju Melayu atau baju kurung. Okay. Lepas tu dia ada lagi baju istiadat. Lepas tu dia ada lagi baju perayaan. Kadang-kadang dia nak pakai macam perempuan Chongsam ke, baju ikut bangsa lah kan. Contohlah kalau nak ucap Selamat Tahun Baru Cina kan, dia mesti ada baju yang saya tak tahulah baju lelaki macam mana, macam perempuan Chongsam kan, dia ada baju khas itu. Kalau sambutan di Bali pula, dia ada baju, walaupun dia contohlah dia orang Melayu, YB tu Melayu, dia ada baju yang melambangkan masyarakat India yang pakai kan, tak tahu kurta ke apa kan, jenis macam tu lah. So benda tu ambil masa tu. Dan lagi bagus kalau memanglah yang macam sebagai contoh tadi kan, tak sepatutnya lah YB peruntukkan masa banyak untuk posing kan, pasal dia ada banyak kerja lain lagi. Cuma kalau kita boleh peruntukkan satu masa khas tu, 1 jam atau 2 jam untuk ambil gambar tu, lain kali kita tak payah ambil gambar lagi. Maksudnya tiba-tiba dia nak pakai gambar perayaan kaum India ke kaum Cina ke, Kalazan, Dusun ke macam mana, tengoklah kan, nak ambil gambar photoshoot, kan dah buang masa kan. So kita peruntukkan 1 jam atau 2 jam. So gambar tu setahun ke ataupun dalam tempoh dia jadi YB tu boleh pakai, maksudnya. Pasal tu ada yang YB ni kejap pakai baju Melayu, dia tukar baju Melayu, dia pakai suit, lepas tu dia pakai baju kurung yang perempuan kan, lepas tu dia pakai ikut bukan agama lah, baju ikut budaya masing-masing kan. Mungkin dia daripada Sabah Sarawak, dia mungkin dia bangsa Kadazan, mungkin dia bangsa Iban, ada benda dia nak pakai kan untuk perayaan sesuatu, kita ikut sajalah. Benda tu tak ada masalah pun. Cuma kita kena tahu kita ambil gambar tu untuk siapa, untuk jabatan kita ataupun untuk jabatan dia. Dan pastikan kita dapat gambar yang official dulu, official untuk kegunaan jabatan dia dulu ataupun department dia dulu. Lepas tu barulah kita tanya YB tu sendiri ada tak personal post yang dia sendiri nak buat kan. Kita ikut je lah. Banyak, cuma saya tak dapat nak kongsi banyak gambar tu pasal kebanyakannya kita pergi ambil gambar ni teamwork, beli teamwork. Gambar tu memang kita hantar terus ke library lah. So yelah, ada boleh kata yelah, sepanjang kerja tu berpuluh-puluh, mungkin beratus orang dah kita rakam kan. So gambar-gambar tu kita hantar je lah, yang kita simpan pun berterabur kan. Cuma yang saya nak beritahu itulah dia tak ada post yang tertentu. Cuma post yang tertentu tu macam untuk jabatan, okey, dia ada post dia macam ni. Ini untuk publication jabatan. Tapi kalau untuk kegunaan department orang yang hire kita tu, itu kita kena tanya dia lah. Tanya kegunaan dia tu mungkin bahagian media komunikasi korporat dia tu ataupun publicity dia. Dan juga tanya tuan punya badan tu nak macam mana kan. Macam saya bagi contoh tadi lah, kebanyakan gambar-gambar Yusof Kas ni dia lebih kepada individu tu, maksudnya dia tak ada, jarang lah gambar-gambar dia yang posing kan, posing menghadap kamera kan. Dia macam karakter dia macam dia tengok sana, dia tengok sini kan. Itu keunikan dia lah. Dan mungkin yelah, dia minat macam tu kan, macam ni kan. Semua jenis-jenis macam tu kan, ada karakter masing-masing kan. Jadi zaman pakai filem ni. Dan antara gambar dia yang bagus tu, kalau nak tengok kenapa dia popular, sebab Winston Churchill tu kena tengok, orang kata apa, carilah, janganlah orang kata apa semua nak disuap kan, carilah maklumat tu kenapa gambar Winston Churchill ni menjadikan Yusof Kas ni seorang juru foto portrait lah, terutama yang dikenali ramai. So sekianlah dulu perkongsian ringkas kali ni untuk tentang portrait fotografi, terutama yang melibatkan orang kenamaan ataupun orang yang berprofil tinggi ni. So kalau ada apa-apa yang masih tak jelas tu, boleh tanya di ruang komen, insyaAllah ada masa tu saya boleh jawab lah dengan apa yang pengalaman atau pengetahuan yang saya tahu lah. Benda tak banyak tapi insyaAllah saya boleh kongsi lah benda-benda yang saya boleh buat, dan supaya mungkin ada kesilapan saya yang tak perlulah diulang oleh orang lain kan. Okay, apa yang boleh lagi.